Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 Julai 2023 bersama saya, Pia Ernadia. Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan melalui persidangan video bersama dengan pengasas dan ketua pegawai eksekutif CEO SpaceX, Elon Musk. Perdana Menteri mengalung-alungkan minat dan keputusan pelaburan syarikat di Malaysia dan juga kesediaan Elon Musk yang juga CEO Tesla untuk datang ke negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil turut menyertai persidangan video itu selama kira-kira 25 minit yang berlangsung pada pukul 9.30 pagi tadi di Pejabat Perdana Menteri. Sementara itu, ketika ditemui media selepas solat Jumaat di Taman Seri Gombak, Anwar menjangkakan pelaburan itu bakal membuka puluhan ribu peluang pekerjaan di Malaysia. Dia telah setuju untuk adakan ibu pejabat di Cyberjaya dan akan operasi dari Sabah Jaya. Kemudian tentang Starlink, tentang internet access connectivity, itu kita bersetuju. Ini akan memberikan ruang kepada semua kawasan luar bandar, sekolah, universiti untuk mendapat direct access internet secara yang murah. Dan walaupun 40 disediakan awal, tapi dia bagi pengakuan untuk memberikan keutamaan kepada Malaysia. Kemudian tentang SpaceX, itu 3 syarikat Malaysia telah terlibat dan untuk dalam projek itu. Jadi maknanya persetujuan dia untuk melabur secara besar dan dia telah bagi pengakuan untuk mengadakan kunjungan ke Malaysia dalam masa singkat. Okey, terima kasih. Berapa ribu pekerjaan akan diadakan dengan pelaburan? Kalau Starlink, SpaceX dan juga EV itu, ini yang melibatkan puluhan ribu tenaga kerja mahir. Sementara itu, Anwar mengumumkan lebih 200,000 penerima sumbangan tunai rahmah akan menerima sumbangan asas rahmah sebanyak RM600 mulai Isnin ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2024 di Kementerian Kewangan di Putrajaya hari ini. Sumbangan tunai rahmah STR untuk meringankan kos sara hidup ditambah kerana setakat ini lebih 200,000 penerima STR yang dikategorikan sebagai miskin tegar berdasarkan data e-Kasih akan turut menerima sumbangan asas rahmah mulai 17 Julai 2023 berjumlah RM600 bagi mendapatkan keperluan barangan makanan asas. Bekas Ketua Wanita PKR Zuraida Kamarudin menolak tanggapan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim masih bayi. Malah Zuraida menyifatkan Anwar sebagai seorang pemimpin yang berfikiran tajam ketika berada dalam jemaah menteri diterajui Dr. Mahathir Mohamad. Beliau mengulas kenyataan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim yang meminta rakyat bersabar menunggu Anwar menyelesaikan satu persatu masalah diwarisi daripada pentadbiran dahulu. Hassan turut mengibaratkan pentadbiran Presiden PKR itu sebagai bayi berusia 7 bulan yang belum pandai berlari. Kata Zuraida, amatlah tidak wajar untuk menggelar kerajaan ini sebagai kerajaan tiada pengalaman kerana dianggotai para pemimpin yang mempunyai pengalaman dalam pentadbiran sebelum ini. Bahkan katanya, Anwar pernah memegang jawatan timbalan Perdana Menteri, begitu juga Ahmad Zahid Hamidi yang berpengalaman 14 tahun dalam kerajaan. Zuraida berkata, Anwar perlu melunaskan segala janji dibuat kerana rakyat akan menuntut. Kata Zuraida lagi, jika Anwar tidak mampu mentadbir, sudah tiba masanya Anwar bersara dan memohon maaf kerana memungkiri janji kepada rakyat. Baik, berita seterusnya, Yayasan Aman tidak membelanjakan sebarang wang untuk jaguar XJ yang pernah digunakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setiausaha politik Anwar, Ahmad Farhan Fauzi berkata demikian dalam satu kenyataan hari ini. Setiausaha politik Anwar Ahmad Farhan Fauzi berkata, kenderaan berusia 13 tahun itu adalah sumbangan kepada yayasan itu oleh seorang simpatisan dan penyokong gerakan reformasi pada 2020.
Yayasan Aman adalah sebuah pertubuhan bukan berteraskan keuntungan yang komited untuk membantu masyarakat yang kurang bernasib baik yang terpinggir di kawasan bandar dan luar bandar. Ia ditubuhkan oleh Anwar pada 1983 ketika dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan dan setahun selepas dia dipilih sebagai Wakil Rakyat. Ahmad Farhan turut menjelaskan bahawa kereta jenis BMW 7 Seri yang sebelum ini digunakan Anwar juga dipinjamkan oleh seorang ahli perniagaan Bumiputera. Semalam Ahmad Farhan membuat laporan polis terhadap ahli Bersatu Badrul Hisham Shahrin, bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan berhubung dakwaan mengenai rumah, kenderaan dan harta benda Anwar. Badrul Hisham yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bad mendakwa rumah di Sungai Long yang didiami Anwar adalah milik tauke Cina yang penuh misteri dan mahu SPRM menjalankan siasatan. Peguam Anwar SN Sangkara Nair juga tampil menjelaskan bahawa Perdana Menteri menandatangani perjanjian pajakan selama 10 tahun untuk mendiami rumah berkenaan. Abang kepada Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno tampil menafikan banglo di Sik Kedah itu menggunakan wang adiknya seperti yang dinyatakan beberapa pihak. Menurut laporan eksklusif melalui saluran dalam talian Good Show, Syabuddin berkata rumah itu dibina hasil titik peluhnya yang disimpan sejak sekian lama. Share sikit tips macam mana nak boleh simpan duit bagi abangnya nak beli rumah mewah. Ada apa-apa tips tak? Oh, tak ada lah saya ingat. Sebab sekarang Lagipun kita tinggal di kampung, lagipun kita tak pergi melancong overseas ke mana. tak adalah. Kita duduk sini saja. Dia juga memaklumkan banglo itu bukan bernilai 7.8 juta ringgit seperti yang ditularkan di media sosial baru-baru ini. Katanya banglo berkenaan hanya bernilai 1 juta ringgit dibina sejak Februari tahun lalu dengan anggaran asal kontraktor lebih RM800,000. Pada Selasa lalu, Muhammad Sanusi menafikan gambar banglo di Sik yang ditularkan pihak tertentu menerusi media sosial adalah miliknya. Sebaliknya, beliau menegaskan kediaman terbabit adalah milik abangnya yang bekerja sebagai penyelam dasar laut. Seorang wakil rakyat DAP membuat laporan polis terhadap Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno. Ia berkaitan atas dakwaannya mengaitkan masyarakat bukan Islam sebagai pemberi dan penerima rasuah terbanyak. Ahli Parlimen Kepong Lim Lim Ing menggesa polis menyiasat kenyataan Sanusi yang disifatkan sebagai resis. Lim juga meminta Sanusi disiasat di bawah Seksyen 499, 504, 505 dalam kurungan B dan 506 dalam kurungan C Kanun Kesesaan Akta Hasutan 1948 atau Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam podcast Keluar Sekejap disiarkan Isnin lalu, Sanusi yang juga pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN mendakwa orang bukan Islam paling banyak ditangkap kerana memberi dan menerima rasuah. Saya pegang sama dengan Tok Go. Selagi saya benar, saya cakap. Pergi tengok rekod orang yang ditangkap atas kesalahan rasuah, memberi dan menerima. Lebih ramai orang non-Muslim. Itu benar, itu fact. Saya tak tahu itu fact ke tidak tu Sri, tapi poinnya ada syariah, ada fact. apa keperluan untuk mengata begitu? Apa keperluan untuk disebut Sebab pada ketika kenyataan itu dikeluarkan, DAP memainkan pemimpin Melayu ni rasuah. Ni semua ni pemimpin Melayu ni tak boleh dipercayai. Lebih baik orang Islam, orang bukan Islam yang baik daripada pemimpin Islam yang tak baik kena mengamalkan rasuah. Bila kita tengok fact balik, rupanya yang banyak ditangkap orang bukan Islam. Saya kata benda-benda itu perlu diberbetulkan. Kita jangan terima semua hak mereka cakap tu tak betul. Kita ke perkembangan berita berikutnya. Polis selesai merakam keterangan Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno berhubung kenyataannya yang didakwa mempelekeh Sultan Selangor. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein ketika mengesahkan perkara itu berkata proses rakam keterangan ke atas Sanusi diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara awal pagi tadi. Beliau berkata proses merakam keterangan dilakukan pegawai dari Unit Siasatan Jenayah Terkelas UJST, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman bermula jam 2 pagi tadi.
Katanya polis juga sudah selesai merakam keterangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada jam 3.30 petang semalam di Ibu Pejabat PAS di Jalan Raja Laut Kuala Lumpur. Sementara itu, proses rakam keterangan membabitkan pengerusi DAP Lim Guan Eng dijalankan pada hari ini di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut Pulau Pinang. Katanya kertas siasatan membabitkan ketiga-tiga ahli politik terbabit sedang dilengkapkan dan akan dihantar ke Pejabat Peguam Negara selewat-lewatnya Isnin ini. Dalam pada itu, Razarudin berkata, setakat jam 11 pagi tadi, sebanyak 31 laporan polis diterima di seluruh negara terhadap Sanusi berhubung isu itu. Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah itu didakwa menghina dan mempelekehkan Sultan Selangor berhubung pelantikan Amiruddin Syahari sebagai Menteri Besar Selangor. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.